Bismillahirrahmanirrahim. Kekejaman rejim Zionis Israel semakin berleluasa, namun itu tidak pernah mematahkan semangat saudara kita di bumi Palestin untuk mempertahankan bumi dan juga tanah air yang tercinta. Maka dalam perihal kita bercakap berkenaan tentang dana bantuan Palestin, pertempuran yang berlangsung dalam satu tempoh yang dikira sebagai paling panjang pernah direkodkan, pertempuran Israel dan Palestin. Dana yang disumbangkan, antara kemurahan hati dan juga cabarannya, semuanya dalam Tanya Terus. Ia bermula sejak 7 Oktober 2023. Pertempuran antara kedua-dua belah pihak telah pun berlarutan sehingga lebih sebulan lamanya. Bersama dengan itu untuk bercakap berkenaan tentang dana bantuan Palestin dan bagaimana ia menjadi pemudah cara kepada saudara kita dan juga membantu saudara kita di sana. Bersama dengan saya adalah Dr. Ahmad Sani Abdul Alim Arabi, Ketua Aktivis Kemanusiaan MAPIM. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Difahamkan Doktor baru saja pulang dari pemudah cara dan juga menghantar bantuan kepada saudara kita di bumi Palestin. Untuk kemas kini pada ketika ini selepas lebih sebulan pertempuran yang berlaku, apa antara kemas kini dan juga jumlah bantuan yang telah pun disumbangkan, Doktor? Dalam perang kali ini kita berhadapan dengan perang yang paling sukar, 31 hari sehingga saat ini 10,022 yang terbunuh. Dan di pihak MAPIM dan juga OPS Ehsan sebagai sekretariat utama yang dikelolakan oleh Wisma Putra, kita telah berjaya untuk mengumpulkan 50 tan dengan nisbah harga ataupun nilainya sebanyak 7 juta. Dan pada Jumaat yang lepas kita berjaya menghantar terus melalui udara dan telah pun sampai di Al-Arish, dan saya kira dalam tempoh yang sedikit masa lagi kita akan memasuki Rafah di peringkat Mesir dan seterusnya Rafah di bahagian Gaza. Dan kita akan teruskan dengan penghantaran baki itu pada hari Jumaat ini sebanyak lebih kurang dalam 20 tan barangan kelengkapan medical dan juga barangan-barangan yang disumbangkan oleh rakyat Malaysia. Ini yang paling terkini yang telah kita laksanakan. Ya. Difahamkan pengumuman untuk minggu lalu saja, 3 hari diperuntukkan untuk persepadanan Rafah dibuka. Tetapi itu bukan bersifat obsolete ataupun bersifat validate untuk kita memberitahu kepada masyarakat bahawasanya tujuan persepadanan itu dibuka dalam proses penghantaran dan juga bantuan. Jadi bagaimana kemas kini berkenaan tentang persepadanan dan proses penghantaran bantuan ini? Rafah ini biarpun pengumuman itu dibuat bahawa dibuka dan sebagainya, tetapi tertakluk kepada military decision yang dibuat oleh pihak Mesir dan juga clearance daripada Israel itu sendiri. Tidak ada kepastian. Jadi oleh kerana itu kita lihat ada 3 kilometer kontena yang sedang berbaris untuk menanti queue siapa dapat masuk dulu. Dan ini adalah satu perkara yang kita agak sedih kerana bukan senang untuk nak menghantar bantuan dan sebenarnya patutnya dengan tekanan yang diberikan oleh PBB, pintu Rafah ini sudah dapat dibuka seluas-luasnya. Tapi itu tidak berlaku seperti mana yang kita faham. Dia masih tertakluk kepada military decision di pihak Mesir dan juga di pihak Israel itu sendiri. Pada ketika ini, bekalan air, elektrik dan juga segala keperluan asas sudah tergedala ataupun terjeda seketika. Jadi situasi bagaimana keadaan masyarakat dan juga saudara kita di bumi Palestin dalam menghiruskan kehidupan sehari-harian, Doktor? Kita saksikan bahawa keperluan asas sudah ditidakkan dan ada satu situasi di mana kereta kebal daripada rejim Zionis sengaja menghentam dan merosakkan tangki air yang berada di utara Gaza. Dan ini menjadikan situasi lebih parah. Lebih daripada itu, kita menilai dan juga kita mengikuti 17 hospital telah pun diserang, dan mereka ini bukan serang secara tidak tahu, kerana 75 tahun
dengan drone yang sentiasa berada di udara, mereka tahu setiap koordinat ini apa. Jadi kalau kita dengar bahawa rejim Zionis memberitahu bahawa mereka tak sengaja, itu adalah satu propaganda, itu adalah satu denial phase yang mereka lakukan. Jadi dengan semua yang berlaku, kita perlu ambil kefahaman Gaza sedang memasuki musim sejuk. Dan mereka tidak ada selimut sejuk, mereka tidak ada ubat-ubatan, dan saya dipahamkan makanan sekarang ini jadi sukar kerana harga melambung tinggi dan juga keperluan untuk mengambil makanan itu sudah pun terputus. Itu terukkan lagi dengan gas yang sudah tidak ada. Kita dapat melihat dan laporan daripada lapangan bahawa mereka menggunakan kayu api, mereka menggunakan kertas-kertas daripada runtuhan dan sebagainya. Ini situasi yang memilukan untuk seluruh dunia menyaksikan satu perang tanpa kita dapat berbuat apa-apa. Yang untuk menghentikan, untuk pastikan bahawa yang angka terbunuh itu tidak meningkat lagi. Okey. Bagaimana pula dengan tugas dan juga tata kelola yang dilakukan oleh MAPIM membantu kementerian menghantar bantuan dan juga misi bantuan kemanusiaan di sana? MAPIM ini kita adalah berunding. Kita telah pun berjaya dihantar oleh pihak Wisma Putra pada tahun 2014, 2019 sebagai envoy rasmi. Dan kita melihat apa keperluan terdesak di sana. Jadi dalam hal 2023 ini, apa yang MAPIM dapat lakukan adalah dua. Yang pertamanya, MAPIM sediakan gudang seluas 1 ekar untuk digunakan oleh sekretariat yang dianggotai oleh 45 NGO dan di bawah kelolaan Wisma Putra, supaya kita nak tugas ini dapat diberikan kerjasama oleh semua pihak daripada bawah sehinggalah atas. Dan yang keduanya, MAPIM berfungsi untuk menyusun cara di Mesir dan bagaimana untuk masuk, kerana kita telah dilantik sebagai pengarah negara Malaysia oleh Mail Osman, kesatuan yang daripada 2008 inilah kumpulan yang bawa masuk seluruh NGO dalam dunia, keluar masuk dalam dunia, dan mereka ni adalah kesatuan untuk menguruskan perubatan. Justru kita menggunakan Mail Osman ini untuk mencari jalan apakah ada laluan-laluan khas yang boleh mempercepatkan lagi. Jadi kita gunakan G2G dan juga daripada NGO. Dan dari sudut tata kelola, saya percaya bahawa good governance ini dia proses yang panjang. Dan NGO dia berperanan untuk memastikan NGO-nya dalam masa ke semasa sentiasa bergerak lebih matang. Kerana ada flexibility yang berada di NGO dan ada juga daya penting yang kita perlukan dari sudut political advocacy, political apa yang kita sebut sebagai diplomasi. Jadi NGO buat soft diplomacy. Di peringkat kerajaan perlu mendesak di medan-medan antarabangsa, dan kita telah pun melakukan untuk kali ini. Kita ke hadapan. Dan jangan pandang benda ini sebagai satu benda yang sangat kecil, kerana kita bukan saja membuka mata dunia, tetapi kita mengajar dunia bahawa jangan hanya duduk saja. Jangan berdiam diri saja. Jangan berdiam diri. Bekerja bersama untuk kita mencapai hasrat dan juga objektif membawa bantuan kemanusiaan ke bumi Palestin. Doktor, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Tanya Terus.
Baik, bersua kembali dalam Tanya Terus, Doktor. Apabila kita melihat ini pertempuran yang digambarkan paling lama dalam mana-mana catatan sejarah antara pertempuran Israel dan juga Palestin. Dalam usaha kita untuk mengumpulkan bantuan seperti mana sasaran yang diumumkan oleh pihak kerajaan melalui belanjawan, ada beberapa pusingan yang akan dilakukan. Maka selepas ini difahamkan 75 juta tan yang akan dilakukan ataupun disalurkan. Jadi bagaimana dengan kemaskinan ini, Doktor? Pertamanya saya ingin bawa pandangan bahawa kita sedang berhadapan dengan perang. Bukan dengan isu COVID, bukan isu bencana. Ini perang. Jadi dengan penghantaran 50 tan yang pertama, itu tidak mencukupi. Kerana kita bercakap dengan 2.2 juta yang sedang berhadapan dengan situasi getir. 1.4 juta tidak ada rumah. Justru kita memahami dan pihak kerajaan khususnya Wisma Putra telah buat satu fokus bahawa kita perlu menghantar seboleh mungkin dan kita gerakkan daripada kampung, daripada masjid, daripada seluruh kawasan di Malaysia ini menghantar bantuan. Siapa yang nak hantar lampin, silakan. Siapa nak hantar blanket, silakan. Jadi itu yang kita buat dan insya-Allah kita telah pun buat satu konsensus untuk fasa kedua ini menghantar 75 kontainer. Baik. Sama ada melalui udara ataupun melalui laut. Tapi pastinya bantuan ini perlu disusuli demi satu. Memahami apa yang berlaku di Gaza itu dan kita akan masuk satu fasa pembinaan semula Gaza. Itu juga satu fasa yang sukar kerana bermain dengan mata wang kita yang sedang menyusut dan di sana pula sedang berlaku inflasi yang luar biasa. Jadi ini semua adalah perkara-perkara yang dibincangkan dan dinilaikan oleh kedua pihak organisasi, Kesatuan Organisasi dan juga Wisma Putra. Ya. Yang Berhormat Menteri Agama juga turut mengingatkan supaya dalam aspek mengumpulkan bantuan dan juga dana kemanusiaan ini tidak akan dan tidak boleh ada mana-mana pihak yang mengambil kesempatan atas nama bantuan kemanusiaan. Jadi apa mungkin respon Dr. Sani yang terlibat secara terus melihatkan kepada ada yang akan menunggang isu ini demi kepentingan peribadi? Saya 100% bersetuju dengan Yang Berhormat Menteri Agama kerana kita risau dalam hal orang yang ingin memberikan kebaikan, memberikan derma ini tetapi kumpulan yang menerima itu adalah kumpulan-kumpulan yang kita sebut sebagai skamer. Cara terbaik adalah kita susuli dengan kefahaman. Ikuti Facebook dan melihat sendiri, buat sedikit kajian. Adakah NGO ini, organisasi ini adalah organisasi yang keluar masuk dalam Gaza? Ataupun organisasi yang tiba-tiba muncul dan tiba-tiba menjadi terpaling Palestin. Jadi ini yang merisaukan. Tetapi insya-Allah di Malaysia ini kita masih terkawal. Kita dapat lihat mana-mana organisasi yang sentiasa bersama dengan pihak-pihak agensi kerajaan dan agensi ini perlu kita nilai bahawa agensi yang lebih okey ataupun organisasi yang lebih okey. Dan pastikan organisasi itu dia duduk dalam mana-mana kesatuan kerana dia lebih terarah, dia lebih terpimpin. Pasal ada di peringkat-peringkat kampung, di peringkat masjid yang menghubungi kita bahawa ada orang menggunakan logo sekian, ada orang menggunakan nama Palestin. Justru ada banyak kaedah. Tengok dalam Facebook, benar tak benar ataupun hubungi terus. Itu cara yang terbaik. Jangan titiskan air mata untuk perkara-perkara yang sia-sia. Ya, insya-Allah. Boikot barangan Israel, apa perlu diperhebat dalam konteks dan ketika ini, Doktor? Mesti disusuli dengan kepahaman. Untuk boikot semua barang Israel ataupun yang mendukung Israel, sebenarnya di Malaysia kalau kita perhatikan untuk tahun ini tidak ada satu kempen yang jelas memboikot. Tetapi yang kita saksikan banyak kawasan-kawasan ataupun premis-premis yang bersangkutan mereka tidak ada orang datang. Jadi saya kira ini bukan gerakan daripada organisasi. Ini bukan gerakan daripada agensi. Kesedaran kendiri. Tapi kesedaran kerana mereka menilai setiap hari melihat media massa dan kesakitan hati melihat segala bentuk penindasan itu menyebabkan mereka kata bahawa I can do only this. Tak makan makanan tertentu ini adalah itu saja yang kami boleh buat. Ya, jadi itu juga berlaku di dunia luar. Kalau kita salahkan Malaysia, tidak
di Amerika Syarikat, di Manchester, di Oxford, semuanya bangun dan mereka menerangkan dan isu boikot ini bukan datang daripada Malaysia. Ya, kita perlu bangkit. Dia diasaskan oleh negara luar. Jadi apa pun berikan kefahaman itu lebih jauh perginya. Okey. Bangkit bersama, faham bersama dan juga kita berjuang bersama. Terima kasih Dr. Sani kerana terus berjuang dan juga membantu saudara kita di bumi Palestin. Dengan itu terima kasih juga tanya Mafim kerana terus bersama kami dan juga terus menyokong isu ini. Terima kasih kepada anda bersama kami dalam Tanya Terus. InsyaAllah kita akan terus kembali. Dengan itu, Assalamualaikum.